Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah sekalian? Baik, untuk pelajaran Bahasa Melayu Penulisan tahun 6 kita, Ustazah akan mengajar antum berkenaan dengan surat kiriman tidak rasmi. Apa tujuan kita menulis surat kiriman tidak rasmi? Tujuan penulisan surat kiriman tidak rasmi adalah untuk bertanya khabar, menjemput, memberi nasihat, mengucapkan tahniah dan mengucapkan takziah. Sebagai contoh, sekiranya anda mempunyai jiran, tiba-tiba jiran anda berpindah, jadi bagaimanakah cara untuk berhubung? Oleh itu anak-anak, antum boleh menulis surat kepada rakan antum untuk bertanyakan khabar ataupun memberikan nasihat. Sebelum kita menulis surat, kita haruslah tahu kata ganti nama diri untuk penerima surat kita. Bagi datuk ataupun nenek, kita perlulah menggantikan diri mereka dengan panggilan Nenda. Emak dipanggil sebagai ibunda ataupun bonda. Ayah perlulah digantikan dengan ayahanda. Abang atau kakak, kakanda. Anak, anakanda. Cucu perlulah ditukarkan kepada cucunda. Rakan lelaki, saudara. Dan rakan perempuan, saudari. Langkah pertama untuk menulis surat ialah kita perlu menulis alamat pengirim. Setelah siap dan lengkap alamat pengirim, kita perlulah menulis tarikh dengan menggunakan huruf kecil. Alamat pengirim dan tarikh perlulah diletakkan di sebelah kanan. Setelah selesai menulis alamat pengirim dan tarikh, perkara pertama yang perlu ada ialah pendahuluan. Sebagai contoh, Ustazah beri contoh pendahuluan di sini menemui sahabatku. Antum perlu menyertakan nama sahabat dan di manakah sahabat antum tinggal. Setelah itu, antum boleh bertanya khabar dan menyatakan khabar antum. Seterusnya, setelah selesai menulis pendahuluan, antum perlulah menulis panggilan, iaitu saudari ataupun saudara serta meletakkan koma di hujung perkataan tersebut. Diikuti dengan isi pertama. Isi pertama perlulah berkaitan dengan tujuan penulisan surat tersebut. Setelah selesai isi pertama, antum boleh menulis isi kedua, ketiga dan keempat agar isi yang ditulis mencukupi serta penceritaan surat dapat disampaikan dengan tepat. Akhir sekali, di dalam setiap penulisan karangan, wajiblah ada penutup. Antara contoh penutup yang Ustazah berikan ialah saya berharap saudari ataupun saudara dapat membalas surat saya dengan segera. Sekian sahaja untuk kali ini. Jangan lupa setelah selesai menulis penutup, antum perlulah menulis tanda tangan di sebelah kanan. Sama ada menggunakan yang benar ataupun panggilan kepada diri antum disertai dengan tanda tangan dan juga nama penuh di dalam huruf kecil. Di sini,
Ustazah telah sisipkan kepada antum surat kiriman tidak rasmi yang telah lengkap ditulis. Tajuk surat kiriman tidak rasmi ini ialah kamu mendapat tahu bahawa rakan kamu mengalami keracunan makanan. Tulis sepucuk surat kepadanya untuk menyatakan rasa simpati kamu atas kejadian itu. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, antara cara penulisan surat kiriman tidak rasmi ialah perlu menulis alamat pengirim, disertai dengan tarikh, pendahuluan, isi kandungan dan juga penutup serta jangan lupa tanda tangan. Sekarang, Ustazah ingin menerangkan dengan lebih mendalam tentang penulisan pendahuluan surat kiriman tidak rasmi. Pendahuluan untuk surat perlulah dimulakan dengan bertanyakan khabar dan menyatakan perkabaran mengenai diri kamu dan keluarga. Misalnya, apa khabar saudara atau saudari di sana? Saya serta keluarga dalam keadaan sihat sejahtera. Saya berharap saudara dan keluarga baik-baik belaka. Seterusnya, apa pula yang perlu ditulis di dalam isi utama? Isi utama perlulah dimulakan dengan menerangkan tujuan kamu menulis surat tersebut, iaitu menyentuh keperluan soalan secara langsung. Antara tujuan kita menulis surat kiriman tidak rasmi ialah untuk bertanyakan khabar, memberitahu sesuatu perkabaran, mengucapkan tahniah atau takziah, membalas surat, memberi maklumat yang dikehendaki dan sebagainya. Misalnya, antum boleh mula menulis dengan menyatakan kali ini saya ingin ataupun tujuan saya menulis surat ini adalah untuk ataupun saya akan cuba menjelaskan sedikit tentang hal tersebut. Antum bolehlah menyatakan harapan dan doa antum untuk penutup surat kiriman tidak rasmi antum. Misalnya, antum boleh menggunakan ayat nampaknya setakat ini dahulu surat saya pada kali ini. Ataupun sehingga bertemu lagi menerusi lembaran, warqah ataupun surat akan datang. Ketiga-tiga perkataan ini membawa maksud yang sama, iaitu lembaran, warqah ataupun surat. Dan antum juga boleh menggunakan ayat sambutlah salam manis daripada saya dan keluarga. Setelah selesai menulis penutup, janganlah lupa pula untuk menulis pengakuan dan juga tanda tangan. Antum perlulah menggunakan pengakuan yang sesuai seperti yang ikhlas ataupun sahabatmu, anak-anakmu yang jauh ataupun yang benar, disertai dengan tanda tangan dan juga nama pengirim. Alhamdulillah, kita dah selesai belajar tentang surat kiriman tidak rasmi. Tahniah kerana antum telah berjaya mengikuti pembelajaran bahasa Melayu penulisan pada hari ini. InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah, kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk baru. Jangan lupa untuk selesaikan tugasan yang Ustazah berikan. Jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.